nak malu ni bang? Semua orang dalam dunia ni kan kita buat silap betul. Ada orang buat silap dia tertangkap kan. Ada orang buat silap tak tertangkap. Jadi ujian tu beza-beza kan. Abang dalam sini lah mana ada buat dosa dalam ni. Apa lagi nak buat? Sembahyang, puasa kan, buat kebaikan, mengaji. Kita orang yang kat luar ni yang tak tahu lagi. Sebab bebas, tak ada orang nampak. Tapi percaya semua ujian ni sebab Allah SWT sayang kita kan. Allah tu maha baik, maha penyayang, maha pengampun. Walau kita buat dosa pada bumi sampai langit, Allah maafkan dosa-dosa kita. Allah tu maha baik, maha penyayang. Mak ayah ada lagi? Alhamdulillah. Oh, rindu kat mak? Terlalu rindu. Terlalu rindu. Nangis rindu kat mak? So kalau ingat kat mak buat apa selalu doa? Apa yang abang harap dalam hidup? Saya harapkan keredaan Allah, keredaan mak ayah. Mudah-mudahan Allah terima. Nah abang mengaji sikit bang, mudah-mudahan Allah bantu terima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية صدق الله العظيم. Sedap bang baca kan. Saya pun tak boleh baca macam tu. Jadi orang yang baca Quran dan mengamalkan Quran dalam hidup dia, dialah anak yang sangat baik. Jadi dalam ni selalu baca Quran, setiap kali rasa sedih, penat, susah, doa, ya Allah kalau ada pahala untuk semua ini, saya hadiahkan untuk mak ayah saya. Ramai orang ingat dalam penjara ni tak boleh berjasa kat mak ayah. Boleh. Setiap amal kita buat kat sini, mak ayah mungkin tak nampak, tapi Allah nampak dan pahala dia sampai kat mak ayah. Jangan rasa gagal, jangan rasa putus asa, kita tersilap. Saya pun banyak silap saya. Tapi yang terbaik untuk kita minta ampun. So niat sungguh-sungguh insya-Allah. Selalu doakan mak doakan ayah selalu. Ujian daripada Allah untuk kakak satu rahmat. Tapi untuk saya, kalau saya tinggalkan kakak, anak-anak, tinggal kat sini dengan ayah mak yang uzur, saya rasa macam bersalah. Agar mengenangkan, yalah tengok macam ni, saya tinggalkan. Jadi kita pindah. Mak ni dia tak ada tandingan dalam dunia. Walau kita ada satu dunia, dia tak sama dengan mak kita. Ada kereta mewah, ada rumah besar, ada baju cantik. Manusia memang begitu dia. Masa mak dia ada, dia kurang sayang. Satu hari mak kita dah tak ada terbaring. Jadi adik, dalam hidup kita ni, dan Allah SWT ni dia maha pengampun, maha penyayang kan. Dia yang menjadikan segala sesuatu, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Walau di mana kita berada dalam dunia ni, Allah yang maha berkuasa. Saya percaya doa ni sangat ajaib. Dia boleh mengubah apa sahaja dalam dunia ni. Saya selalu kat tempat saya belajar tu, saya doa, ya Allah saya lapar, ya Allah saya lapar, ya Allah saya lapar, tolonglah saya. Makanan tak sampai-sampai. Selalu saya nak apa-apa, saya diam. Kawan-kawan saya ada motor, ada, walaupun dah besar, ada macam-macam. Susah. Dan setiap hari saya kata kat mak saya, mak, satu hari nanti Abi nak kerja kuat-kuat, Abi nak tolong mak. Mak saya kata, apa nak kau jadi orang baik pun tak apa. Tak. Nanti Abi nak senang, Abi nak tolong mak. Spek mata mak saya pecah, dia rabun. Saya tak ada duit ganti spek mata dia. Satu hari saya kerja kuat-kuat. Banyak tempat saya kerja tu, saya tak dapat kerja. Jadi saya niat, satu hari saya mesti tolong mak saya. Saya
saya gaji RM800, saya buat 2-3 kerja. Semua duit gaji tu adik tahu apa saya buat? Semua saya bagi kat mak saya. Saya duduk kat masjid. Nak dulu kita sesat, ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita sayang orang lain. Saya rindu mak saya sebab dia selalu cium saya lap. Dia peluk saya tepis. Dia cakap sayang kat saya. Saya tak pernah balas ucapan sayang daripada saya. Saya kata, ya Allah, saya sayang mak saya. Saya janji nak ganti spek mata dia, bangunkanlah dia. Saya janji nak bawa dia pergi haji, bangunkan dia. Saya janji nak bawa dia pergi rumah baru, bangunkanlah mak saya. Saya janji dengan dia nak belikan dia baju baru, bangunkanlah mak saya. Saya janji dengan mak saya. Saya banyak tempat saya ingin nak bawa dia makan. Lepas saya doa, mak saya meninggal. Tak sampai sejam, kurang sejam. Bila mak saya meninggal, saya rasa macam tak nak hidup. Perasaan saya tak cakap macam tu lah. Saya rasa macam, kenapa saya nak hidup? Mak saya sayang nak pergi. Mak ni dia tak ada tandingan dalam dunia. Walau kita ada satu dunia, dia tak sama dengan mak kita. Ada kereta mewah, ada rumah besar, ada baju cantik. Manusia memang begitu dia. Masa mak dia ada, dia kurang sayang. Satu hari mak kita dah tak ada terbaring, masa kita cium-cium mak kita, saya rindu senyuman mak saya. Sampai sekarang kalau saya penat letih, saya selalu pejam mata saya sekejap. Saya ingat muka mak saya senyum. Saya rindu tengok muka mak saya senyum. Kalau saya penat, saya kata, ya Allah, kalau ada pahala untuk semua ni, saya hadiahkan buat arwah mak saya. Sebab tu adik, siapa ada mak, jaga mak baik-baik, jaga ayah baik-baik. Belajar rajin-rajin, jaga solat. Dan bersyukur dengan Allah atas semua nikmat yang dia beri dalam hidup kita. Yang beri semua ni ialah Allah SWT. Ujian, rintangan, kesedihan dalam hidup, supaya kita jadi manusia lebih baik. Adik kena berjaya dalam hidup supaya boleh tolong ramai orang, boleh sambung dakwah Nabi. Nabi dah wafat, jadi adik-adik yang kena jadi orang baik. Dan Allah SWT. Saya gembira kalau adik gembira. Saya ada senyuman kat muka adik, bahagia adik, saya kongsikan keluarga saya. Mudah-mudahan Allah terima. Jadi anak yang baik, jaga mak ayah. Ubahlah abang InsyaAllah. Kalau hati kita nak dia semua kat sini je. Betul lah abang. Kita pun sama je manusia ni tak. So, jaga anak-anak baik-baik bang. Kena hijrah sikit InsyaAllah. Tu anak-anak tu cari rezeki balik rumah tak apalah, biasalah. Semua ada buat silap kan. Tapi yang terbaik ni kita perbaiki diri, minta ampun. Jagalah anak-anak, maafkan orang lain Didik anak-anak abang tu boleh Bagi anak-anak macam mana pun ayah dia betul. Bagi anak-anak mak dia tetap mak dia, walau siapa pun, sebab dia sayang mak ayah dia. Abang didik dengan baik-baik semua ni. Moga abang maju jaya berkat cari rezeki bersungguh. Baik, jumpa lagi. Terima kasih. Dihina mulia pun di sisi Allah. Jadi apa saja kejian orang, keinginan orang tak menentukan diri kita, betul tak adik? Yang menentukan hidup kita ni Allah SWT. Allah Maha Penyayang. Mungkin doa adik ke doa adik, hari ni kita berjumpa. Saya percaya dalam hidup ni tak ada yang kebetulan. Saya tengok makcik ni saya sayang macam mak saya. Adik, apa saja orang pernah cakap ke awak pada kecil, awak maafkan. Tahu tak kenapa terjadilah hidup kita macam tu? Sebab Allah sayang. Sebab Allah sayang. Supaya adik nanti berjaya,
kita boleh tolong lebih ramai orang. Bukan supaya kita berdendam dengan orang. Marah orang pada kita buat kita makin bersemangat buat baik. Lagi orang marah buat baik, lagi buat. Iyalah. Belajar rajin-rajin, nanti nak jadi apa-apa, jadi orang hebat, mulia. Jaga nenek esok kan. Jaga solat jangan tinggal, solat 5 waktu, baca Quran selalu kan. Allah yang bagi rezeki. Sayang dekat mat kerana Allah. Saya sedih tengok. Susah kita. Yalah temuan kita kan. Saya dulu susah. Cek mata mak pecah tak ada duit nak beli. Saya doa kerja kuat-kuat. Satu hari tu kak, duit saya ada. Tapi hari saya ada duit tu, mak saya dah tak ada. Dia bagi-bagi mak saya dah terbaring dah. Penuh wayak kat badan dia. Tak boleh buat apa-apa dah. Saya pun kata, ya Allah, apalah nak buat lagi dalam hidup ni. Buat apa nak kerja kuat-kuat cari duit. Mak pun dah tak ada. Sebab saya nak tolong mak. Hari ada duit tu, mak saya dah tak ada dia. Jadi saya niat apa saya buat ni, kalau ada pahala, saya niat nak balik kat mak saya ni. Itu je. Begitu. Ya kakak, semua rezeki daripada siapa? Daripada Allah. Allah yang bagi rezeki, dia sayang kakak. Biar anak-anak esok kakak jadi orang-orang hebat dunia akhirat. Boleh? Kakak terus dididik anak. Nanti anak ni kalau boleh masuk sekolah. Kalau tak, nanti saya hantar dia masuk hafiz Quran. Lagi 10-15 tahun, adik jadi ulama. Boleh? Jadi orang baik. Tolong orang lain pula. Jaga dia baik-baik. Jangan susah-susahkan jiran-jiran. Dulu dia cium saya kalau saya berdakwah, dia berdoa. Saya periksa, dia puasa, dia sembahyang hajat. Saya rindu mak saya sayangkan dia. Tapi dia tahu tak hari tu apa dia. Saya nampak mak saya sakit, saya nak balik. Mak saya call, Bik kalau balik anak derhaka, mak tak maafkan Bik. Mak kenapa cakap macam tu? Mak saya kata, nak dulu kita sesat, ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Mak letak pipi mak kat telefon, Bik nak cium. Mak letak tangan mak kat telefon, Bik nak cium. Saya teringin kalau mak saya di depan saya nak peluk dia, saya nak cium dia. Saya tiba-tiba rindu dia. Saya teringat mata mak saya ada kesan kat ujung ni, dah menua, ada kedut-kedut sikit. Saya nampak kat pipi mak saya ada kesan-kesan sikit, kesan menua. Saya rindu pipi mak saya nak cium dia. Saya rindu tangan dia yang berurat yang besarkan saya. Penat tangan tu besarkan saya. Saya nak cium tangan tu. Saya teruskan dakwah saya. Setiap malam biasa saya berdakwah, saya doa hidayat. Itu kali pertama setiap malam adik tahu saya doa apa? Ya Allah tolong sembuhkan mak saya. Ya Allah sembuhkan mak saya. Hari-hari saya doa, ya Allah sembuhkan mak saya. Tidur sekejap saya terjaga. Saya tak tidur doa, ya Allah sembuhkan mak saya. 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 Saya berdakwah satu hari ni, saya letak doa, letak kertas atas meja. Ustaz kena pergi hospital sekarang. Saya mak ustaz kritikal. Saya sampai ke hospital dia, mak saya dah terbaring, penuh wayar kat sebelah dia. Saya rasa macam nak bersandar, nak duduk kat dinding, nak bersandar. Baru saya sedar, pendakwah tu sebenarnya bukan saya. Tahu tak siapa sebenarnya pendakwah? Mak saya. Saya rasa saya penat berdakwah, tapi tahu tak siapa yang lagi penat? Mak saya. Kalau mak meninggal, ayah meninggal, saya doa mak ayah awak sihat. Tapi kalau dia meninggal nanti dik, awak mandikan jenazah dia, pegang jenazah dia, mandikan mak. Saya mandikan mak saya nampak mak saya senyum. Abang saya kata, Ibu mak senyum. Saya pun, pada tadi saya tengok mak saya senyum. Pada tadi saya nampak mak saya senyum. Saya nangis tapi mak saya senyum. Itulah ubat pertama yang hadir dalam hidup saya, senyuman mak saya. Itu yang saya gembira sangat bila tengok mak saya meninggal dunia di tengah senyum. Perasaan saya ke apa, tapi saya nampak mak saya senyum. Saya nangis tak berhenti. Saya terlelap di sebab balik kampung bawa jenazah tu jauh.
Saya letak kepala dalam bilik sekejap dia, saya terlelap sekejap je. Saya bangun-bangun terus saya keluar. Adik tahu apa saya buat? Saya buka jenazah mak saya. Saya cium jenazah dia. Saya tiba-tiba rindu nak cium dia. Saya buka tu. Yang lain semua dah tertidur kat keliling mak saya. Saya buka muka dia, saya cium muka dia, tangan dia. Saya tiba-tiba macam nak cium dia. Saya letak muka saya kat muka mak saya, saya cium dia. Saya pergi ke mana-mana, saya keluar balik, saya pergi kat mak saya, saya cium dia semula. Saya rindu bau dia. Mak saya dah meninggal dunia. Saya kebumikan dia. Lepas saya kebumikan dia, saya teringat inilah wanita yang sangat hebat dan baik dalam dunia. Lepas saya kebumikan mak, dia tahu apa saya buat. Saya cakap ke ayah saya, ayah mak dah tak ada. Dulu mak selalu peluk Ebi. Ebi nak peluk ayah boleh? Saya peluk ayah saya. Saya cium dia. Ayah saya pun nangis. Saya cium pipi dia. Saya cium dahi dia. Saya cium bahu dia. Saya cium bahu kanan kiri dia. Saya cium tangan dia. Dia dah 80 tahun dah. Adik tahu sebab apa? Macam itulah mak saya cium saya dulu. Awak mungkin tak rasa nilai ciuman mak awak. Awak tahu tak awak sedar nilai ciuman dia bila? Satu hari nanti, bila dia dah tak ada. Saya bangun tidur, saya cari mak saya. Awak bangun, awak cari mak awak. Awak cuba cari dia, tapi dia dah tak ada kat situ. Awak bangun, awak cuba nak cium dia, tapi dia dah tak ada. Awak teringin nak dengar suara dia. Saya cari handphone, cari video-video suara dia cakap. Tahu kokok saya pernah rakam. Saya tak pernah rakam mak saya cakap. Saya cari suara dia ni. Jadi adik semua, kalau awak ada mak ayah, jaga dia dengan baik. Sayangi dia, hormati dia, muliakan dia. Dan jangan susahkan dia. Saya sedih tadi tengok anak-anak lawan mak ayah. Anak-anak sekarang mula tinggal sembahyang. Ada anak-anak buat perkara yang tak baik. Saya tak benci dia, saya sayang. Kat mana-mana anak-anak muda ni saya sayang. Tapi saya tahu awak cuma anak-anak yang baik. Awak anak yang baik, cantik, sempurna depan saya. Jadi untuk tu dek, kita belajar sesuatu daripada sini. Dan jangan terlepas macam saya. Saya tak nak awak terlepas macam saya terlepas. Jadi awak jangan terlepas dia. Jaga mak yang baik-baik.